بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء السميع العليم. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا سبحانك. اللهم صل وبارك على محمد وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى سيدنا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء السميع العليم. اللهم رب اشرح لي صدري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تقبل منا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. Sadaqallahul Azim. Dan apa sahaja yang kamu lakukan, amalan-amalan untuk diri kamu daripada perkara kebaikan, pasti kamu akan dapatinya berada si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Tuhan sebaik-baik pemberi dan sebesar-besar ganjaran dikurniakan kepada kamu. Al-Muzammil ayat 20. Wa qala Allah Ta'ala aydan wa ma tunfiqu min khairin fa inna Allah bihi alim. Dan apa saja yang kamu belanjakan, yang kamu infakkan daripada kebaikan, sesungguhnya Allah amat mengetahui tentangnya. Al-Baqarah ayat 273. Sadaqallahul Azim. Yang dihormati, berbahagia, dikasihi Al-Fadhil, pengurusi surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan, dan seluruh dan kuasa pengurusan surau An-Nur Fasa 3A, dan khasnya kepada seluruh para jamaah muslimin dan muslimat, tuan-tuan, puan-puan dari kalangan jemaah tetap surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan. Dan kita alukan bersama pada pagi ini yang sudah mula masuk untuk bersama-sama rekan taulan yang jauh di luar sana,
bukan di Seremban, bahkan seluruh negara, utara, selatan, timur dan barat tanah air, termasuk Sabah Sarawak. Pada semua saya ucapkan ahlan wa sahlan, selamat tiba bersama kita pada pagi ini, dan ahlan bi Ramadan al-Mubarak, dan selamat bersama Ramadan yang penuh dengan keistimewaan, keberkatan dan kemuliaan. Dan kita berada pada tanggal 1 Ramadan 1444 Hijriah, Khamis bersama 23 Mac 2023 Masehi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Subhanallah, Maha Suci Allah, Tuhan yang Maha Berkuasa lagi Maha Esa. Alhamdulillah kita dapat bersama pada pagi ini, saat ketika ini, sekitar jam 6.56 pagi ini, berada satu Ramadan Al-Mubarak. Satu saat yang kita menanti, kita menunggu. Setahun yang lalu, maka Ramadan untuk ini muncul sinaran cahayanya daripada semalam maghribnya. Sehinggalah saat ini kita berada detik-detik yang berharga, detik yang penuh keistimewaan, detik keimanan, detik keampunan, detik pahala yang melimpah ruah dan seumpamanya. Allahu Akbar. Itulah Ramadan, bulan ke-9 dalam setiap bulan Islam, yang pastinya dinanti, ditunggu dengan penuh keimanan, keinsafan oleh seluruh umat Islam yang benar-benar beriman pada Allah. Dan kita merasakan inilah saat peluangnya. Kita nak menambahkan amal-amal salah kita. Dari semalam pun, maghrib semalam pun, kita dengan ilmunya, dengan salat maghrib isyaknya, dengan salat tarawihnya, dengan qiyam sekejap tadi, dengan bacaan Quran kita kumandangkan, dengan zikir tasbih, dengan infak derma, dengan kita berdoa banyak-banyak, kita bermunajat banyak-banyak, dan 1001 amal yang lain. Yang penting tuan-tuan, saya ajak diri saya, ushkurullah subhanahu wa ta'ala. Syukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana saat ini Allah masih panjangkan rezeki kehidupan kita. Umurnya panjang, sihatnya dapat, kekuatan fizikal pun ada bersama kita untuk terus beribadat. Ya Karim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Tuhan kami. Kerana kita insaf. Ialah dalam setahun yang berlalu, Ramadan yang lalu dengan Ramadan yang bermula pada ini, dalam tempoh setahun, kalau kita tengok di kiri kanan kita, berapa ramai yang telah pergi meninggalkan kita. Rakan sesurau, rakan semasjid, yang semalam kita duduk bersama di masjid, orang tengok orang depan, seorang tak ada, belah kiri mungkin seorang dah pergi, belah kanan kita mungkin dah pergi, mungkin uzur, sangat-sangat uzur. Jadi, macam-macam cerita. Bahkan saya sebut bukan sekadar isunya di kalangan rakan taulan, sepejabat, sesetaman, sesurau. Keluarga sendiri pun ya, yang kehilangan mak ayah dalam setahun ini, yang kehilangan abang adik kandungnya setahun ini, yang kehilangan saudara mara terdekat setahun ini, yang kehilangan atuknya, tokinya, tokmanya, dan macam-macam lagi lah ya. Kehilangan, mereka pergi menghadap Ilahi dalam tempoh setahun ini, belum Ramadan muncul, mereka dah pergi. Tapi kita, tuan-tuan sekalian, ucaplah syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ucapan syukur kena ditanda aras dengan apa? Dengan amalan lah. Amalan lah kita lakukan. Maka jangan kita abaikan. Dan satu di antara konteks Ramadan yang saya sebut di banyak tempat lokasinya, jangan buang masa. Itu saja. La tudai' al-waqt. La tudai' waqtak. Jangan kita lah, saya termasuk, hilangkan masa, buang masa, itu saja. Berharga masa kita ni tuan-tuan. Kita nak berehat, sila, tak ada masalah. Kepenatan, rehat. Nak tidur, silakan. Kerana itu keperluan daripada fizikal kita, dalam letih, nak rehat, tidur. Tapi dalam saat kita ada kekuatan untuk beramal, bukan tidur semata-mata, ada kekuatan untuk beramal, beribadat, gunakanlah. Dan dia berkait dengan soal amal-amal sunat dan amal wajib. Amal sunat, contohnya kita bertasbih, bertahmid, berselawat siang malam, tengah ada masa, selawat banyak-banyak, duduk dengan penuh keinsafan, tasbih, tahmid, lebih jauh lagi baca Quran, ya,
dalam keadaan merenungi ayat-ayat Allah sepatah dua patah. Ya, ada di kalangan asatiza kita yang sedengar ceramah, dia kata nak baca pun tengok Quran dulu. Saya boleh terima tu. Ya, tak nak baca rasa malas, tapi tengok Quran, pegang Quran, tengok Quran saja. Ataupun belik Quran, tengok ayat-ayat, tengok tak baca. Dia ada tarikan insya-Allah kemudiannya. Bermula dengan tengok, lihat, akhirnya kita akan seronok baca. Faktanya ialah kita dekat dengan Al-Quranul Karim. Baik. Itu contoh, jangan hilangkan masa. Apalagi cabaran kita dengan phone ni, membolehkan kita kadang-kadang 1-2 jam, 2-3 jam, tak rasa apa pun. Seronok je. Scroll ni, hantar mesej, WhatsApp, jawab macam-macam forward. Tapi hakikatnya lah, kalau ia benda yang boleh mendatangkan lara, kita kena kontrol lah. Janganlah sampai tahap berjam-jam. Tak salah nak gunakan phone kita untuk hantar mesej, tanya khabar, untuk jawab mesej, jawab WhatsApp, nak tengok tuni-tuni dari sudut hukum, ni tak ada masalah. Dia benda-benda baik, silakan. Tapi kalau kita berlebihan sampai berjam-jam, sedangkan Quran tak sampai 10 minit, maka itu kita kena perbetulkan. Kita kena ikat balik kekuatan kita untuk tidak habiskan masa. La tudayya' waqtah. Jangan kau habiskan masa yang berbaki dalam diri kita. Baik. Tuan-tuan sekalian, saya pada pagi ini, oleh kerana kita dah masuk satu Ramadan Al-Mubarak, kita nak bercakap daripada sudut hati ke hati. Terutama dalam topik saya dalam live anjuran Surau An-Nur fasa 3A Bandar Seremban Selatan ini dah muncul di kaca phone tuan-tuan, di kaca iPad tuan-tuan, kaca komputer tuan-tuan. Infak dana untuk aktiviti kuliah ilmu Surau An-Nur fasa 3. Maka saya seawal muqaddimah pada pagi ini menganjurkan, mengajak tuan-tuan untuk menginfakkan apa kita ada, RM kita, kepada tabung dana Surau An-Nur fasa 3A. Klik saja nombor akaun yang ada itu dan hantar secara online. Sikit banyak silakan. Apalagi Ramadan ini, siapa yang nak berkat Ramadan dengan hasil pendapatan dia ceraih siang malam, infaklah. Jangan kedekut untuk Ramadan. Infaklah ke banyak pihak, banyak ruang kita boleh infak. Terutamanya kerana kita live bersama Surau An-Nur kepada Surau An-Nur. Mereka akan terima hak tuan-tuan pada sudut harta tuan-tuan untuk diinfak ke jalan dakwah, aktiviti, program agama, renovation surau dan insya-Allah. Jadi saya kira ini pun satu di antara peringatan besar, kerana di pagi yang penuh barakah ini kita kena ambil kesempatan untuk infak dana. Jangan tangguh-tangguh. Jangan fikir 16 kali. Sekali fikir cukup. Fikir 16 kali jauh sangat. Akhirnya tak derma, akhirnya tak derma. Infak, akhirnya tak infak. Tak, kita nak menyumbang. Sebab Nabi sabda dalam satu kitab Tahawi disebutkan afdalun nasi imanan absatuhum kaffan. Seorang yang benar-benar di kalangan baik kan maksud orang yang tangannya mudah nak menyumbang, memberi ataupun nak bersedekah. Dia dalam hadis pun sebut, Imam Tirmidzi kata as-sakhiyyu qaribun min Allah, qarib minal jannati. Orang yang pemurah itu dekat dengan Tuhan, dekat dengan manusia, dekat dengan syurga Allah Azza wa Jalla. Ini siapa? As-sakhi, orang yang suka menyumbang, memberi, menginfak. Inilah orangnya, kata Nabi, kata dalam Tabarani, Nabi bersabda, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan syurga. Itu kemuncaknya, dekat dengan syurga. Kata tuan-tuan, insya-Allah, ajak anak isteri kita, ajak keluarga kita, jom bang, kita infak dana kita kepada, infak duit kita, tak banyak pun, sikit kepada tabung surau An-Nur fasa 3A. Nombor akaun Bank Islam dah ada. Ambil tuan-tuan, ambil. Tak boleh ambil sekali seminggu, hari-hari pun tak apa, tak ada masalah. Ya? Sepanjang Ramadan, hari-hari kita tunaikan insya-Allah. Insya-Allah. Pahala menanti, rahmat menanti, redha menanti, berkat menanti, segala menanti kita insya-Allah. Kerana itulah Nabi Ramadan ini disebut sebagai kana ajwadan nas, seorang insan yang paling suka derma menyumbang dan lebih laju daripada minar rihil mursalati, daripada angin kencang Nabi lebih laju lagi. Maknanya cepat Nabi menyumbang, tak tangguh-tangguh dah, tak fikir 16 kali, 2 kali pun tidak, sekali fikir je. Ini saya ajak tuan-tuan dengan penuh keikhlasan. Baik, satu di antara kekuatan Ramadan yang kita mesti akur dengan kehendak ketentuan Allah Azza wa Jalla ialah peluang bertaubat.
fursatul audati ila Allah bitariqati taubati ila Allah ilaihi bitariqati taubati ilaihi, ialah kita bertaubat kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Itu di antara nikmat Ramadan yang paling utama sekali. Ramadan syahrul maghfirati, Ramadan bulan keampunan, Ramadan syahrul audati ila Allah, Ramadan bulan kita nak balik kepada Allah kembali, Ramadan syahrul istighfar, Ramadan bulan istighfar sebanyak-banyaknya, Ramadan syahr doa, Ramadan bulan berdoa. Jadi di antara ialah bertaubat. Doa dan taubat, doa dan merintih itu bermakna kita nak kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Jadi satu yang ciri utama dalam Ramadan sekarang kita menikmati ialah taubat, tuan-tuan. Jadi untuk pagi ini saya akan sentuh isu taubat yang walaupun telah acap kali kita sebut, tapi tidak jadikan kita dalam keadaan mual untuk mendengar cerita taubat saban waktu. Apalagi kita masuk Ramadan ini, kita hadir dengan nak masuk ke pintu taubat yang Allah buka kepada kita. Jadi orang yang tak nak minta taubat ini, kerugian besar. Dia rugi serugi-ruginya. Ramadan dapat, dia tak nak masuk pintu taubat, tak nak bertaubat, kekal dalam maksiatnya. Orang paling rugi dunia akhirat. Tak ada orang paling rugi. Sebab peluang taubat tadi tak nak masuk. Itu pun nak masuk tak boleh macam tu. Allah buka, masuk segera. Baik. Jadi seolah-olah Ramadan pintu taubat. Allah buka Ramadan, dimasuki dengan nama bab taubati ilallah, bab bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Kenapa kita tekankan isu taubat ini? Kerana kita banyak sekali buat dosa dan mungkar maksiat. Saya akur dengan apa yang sampaikan untuk diri saya dan tuan-tuan. Kita kena akur siapa pun kita. Kita ni banyak kathratul khata', banyak buat silap. Kathratul dhunub, banyak buat dosa. Langsung tak langsung, sedar tak sedar. Yang tak sedar, banyaklah. Yang sedar tu secara sengaja, apatah lagi. Maka tuan-tuan, taubat ini adalah kelangsungan daripada kesilapan kita dalam kehidupan. Dan itulah sebab Nabi bersabda kepada kita, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Tiap semua anak Adam itu pendosa. Hatta yang bercakap sekarang ni, istilah live dah 20 minit live ini, juga pendosa besar boleh jadi. Allahu Akbar. Minta maaf semua macam tu. Kena akui, dosa ada. Besar tidaklah insya-Allah, tapi dosa kecil boleh jadi hari-hari kita buat. Saya buat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Pendosa. Dan sebaik-baik pendosa itu kata Nabi siapa? Sebaik-baik pendosa orang yang kembali kepada Allah. Tawabun. Mereka yang bertaubat. Nabi sebut khairul khata'in. Sebaik-baik pendosa. Bukan pendosa baik. Pendosa tak baik, tetapi orang berdosa tadi, dia insaf, dia sedar. Dia dah mula cipta kebaikan. Apatah lagi dia insaf betul. Dia istighfar, dia taubat, dia menangis. Itu orang sebaik-baik manusia. Dia buat silap, ya. Tapi dia boleh kembali pangkal jalan. Itu kata Nabi, khairul khata'in, sebaik-baik orang buat silap. Kita kena masuk kerangka ni, tuan-tuan. Tak nak jadi sejahat-jahat manusia. Sejahat-jahat manusia, sebuah min aswa'in nas. Tak nak tuan-tuan kita jadi manusia yang dikatakan dalam agama min aswa'in nas, seburuk-buruk manusia. Sejahat-jahat manusia tak nak. Tak nak. Kita nak jadi min apa ni kata apa tadi? Min ahsanin nas, sebaik-baik manusia. Khairul khata'in, sebaik-baik orang bersalah atau wabun yang bertaubat kepada baik. Kalau tengok dalam hadis Nabi sallam yang kita sentiasa baca hari ini pun tak pernah lekang di bibir lah, sebab dia lebih penting. Daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bersabda, "Inna Allah Ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul laili." Satu hadis pada Imam Muslim, Nabi kata apa? Sesungguhnya Allah SWT membuka tangannya untuk di malam hari untuk menerima taubat hamba yang dosa siang hari. Allah buka tangannya untuk taubat orang dosa siangnya kepada malamnya. Iaitu malam Allah buka pintu untuk terima dosa orang siang berdosa. Allah buka pintu belah siang untuk terima dosa orang yang berdosa pada malam. Jadi seolah malam siang itu, sekali kita buat dosa, Allah buka pintu keampunan. Siang dibuka, malam buka. Ini apa tanda ni? Benar Allah nak tengok kita berjaya, bukan gagal. Diradai, bukan dimurkainya.
disejahterakan, bukan disaksakannya. Ini satu kenyataan. Dan Ramadan ni saya tak fikir lebih jauh lah, melainkan ini peluang kita. Daripada semalam kita dah sembahyang tarawih, berapa ramai kita telah air mata tumpah. Tadi sekejap tadi belum subuh, sekitar pukul 6 10 minit tadi. Kalau kita Kuala Lumpur 6 10 minit, jam 4 5 pagi, air mata tumpah tidak kita bersujud dalam solat qiyam kita. Jam subuh kejap tadi selesai, apakah dalam 3 minit kita tumpah air mata penyesalan dosa-dosa kita? Tidak. Kalau tidak, kita rugi. Kalau tidak rugilah kita. Kita rugilah kita. Yang kita nak, ya benar kita dah buat dalam kadar kemampuan kita. Dengan bersungguh-sungguh, itu yang utama. Panjang ke pendek permintaan itu saya tak fikir satu benda yang penting. Tapi kesungguhan itu ada. Pendek, bersungguh, bagus. Panjang, sungguh lagi bagus. Panjang, pendek, berdoa tadilah merintih. Tapi kesungguhan daripada hati kita terus mulus kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tuan-tuan, asas utama taubat ialah nak kita ini, hati kita benar-benar nak kepada redha Allah Azza wa Jalla. Bukan saja air mata menangis tumpah, air matanya. Hati menangis tumpah, seolah air mata hati pun tumpah. Seolah macam itulah. Tapi air hati tak ada air mata kan. Yang ada mata, air mata sini. Tumpah air mata kita, seolah hati pun tumpah air matanya. Menyesali akan dosa-dosa yang lalu. Jadi Allah sedia menerima taubat hamba-Nya. Yang dosa siang hari diterima pada malamnya. Yang dosa belah malam, Allah terima taubat pada siangnya kemudian. Allahu Akbar. Baik. Kalau tengok kepada definisi taubat ini, apa dia tuan-tuan? Kita bukanlah nak belajar detail, tapi nak mengambil satu rumusan lah, ya, dalam kita bicara tentang nikmat Ramadan. Di antara ialah kerana kita akan bertaubat dan terus bertaubat sepanjang masa taubat Ramadan ni, ialah apa nak taubat? Taubat itu definisikan dalam bahasa ialah kembali. Al-audah. Taubat didefinisi dalam bentuk bahasa lughatan ialah al-audatu, kembali. Taubat, kita kembali. Balik semula ke pangkal jalannya. Balik semula ke destinasi yang pertamanya. Itu maksud taubah, bahasanya. Adapun syarak ialah kembali dari sesuatu yang ditegah oleh Allah kepada sesuatu yang terpuji di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu syarak. Taubat syarak, taubat dalam syarak, dalam istilah dikata sebut sebagai apa? Taubat ialah sesuatu, kembali. Ya, kembali dari sesuatu yang ditegah oleh Allah kepada sesuatu yang diradai, yang terpuji, yang Allah suka. Allah suka dan Allah puji orang-orang macam ni, amalnya. Jadi ini peringkat taubat secara syarak lah. Kembali daripada akhlak buruk, kejahatan kepada keimanan, ketakwaan kepada. Itu taubat. Kembali pada Allah Azza wa Jalla dengan maksud meninggalkan yang buruk, buat yang baik. Tuan-tuan, ini saja proses taubat kita sebenarnya. Tapi itulah saya pun sebut pada hati saya, bukan mudah nak berubah ni. Nak meninggal maksiat dah lama kita buat, orang pun tak tahu, seronok kita, payah. Tapi dalam kepayahan cari kekuatan. Takkan kita nak kekal dalam kejahatan sampai ke mati? Apa kata mengerti mengejut tak sempat bertaubat? Siapa yang tak takut? Takut kita, tuan-tuan. Mati mengejut ni satu al-mautu baghtatan. Mati mengejut satu jinayah, satu kedudukan yang berat kita kena pikul. Satu benda yang berat kita nak pikul. So, mati tanpa sebab taubat, mengejut. Tengah-tengah sehat meninggal, tengah-tengah berjalan meninggal, tengah-tengah relax tidur meninggal, tengah bercakap meninggal. Tak sempat nak buat apa kebaikan contoh. Tak sempat taubat pun. Bayangkan, tak taubat lagi. Meninggal mengejut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Kami ni hamba pendosa, ya Allah. Kami ni zalim. Kami lupa. Itu dia. Seorang tokoh besar, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, menukilkan dalam karya terakhirnya Minhajul Abidin. Kerana Minhajul Abidin karya terakhir Imam Al-Ghazali, kita ingat, Minhajul Abidin adalah karya terakhir Imam Al-Ghazali. Dia menukilkan taubat. Dia kata apa? Dia kata Imam Al-Ghazali, taubat merupakan satu tindakan hati. Itu dia. Taubat merupakan satu tindakan hati. Ia bermaksud bahawa tindakan yang dilakukan sebagai usaha pembersihan hati segala maksiat yang menyebabkan hati terhijab pada Allah. Maksudnya, kata Imam Al-Ghazali, taubat ialah satu tindakan hati. Hati yang mengejutkan, hati yang gerakkan kita. Bukan fizikal semata-mata. Hati gerakkan kita, kejutkan kita, bimbing kita. Dan ia bermaksud, taubat bermaksud apa? Tindakan yang dilakukan
sebagai usaha pembersihan hati dari segala maksiat yang menyebabkan hati terhijab daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak pulihkan hati supaya balik pada agama. Hati yang pernah terhijab oleh dosa-dosa kembali pulih. Itulah maksud taubat, kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya. Dalam kitab apa? Minhajul Abidin. Dia merupakan karya terakhir beliau sebelum meninggal dunia, wafat. Baik. Itu pada Imam Al-Ghazali. Apa pandangan Syekh Abul Qasim Karim Hawazin Al-Qushari? Ya, kita kena Abul Qasim Al-Qushari lah mudah-mudahnya. Abu Qasim Al-Qushari, seorang besar pada tasawuf, dalam risalah Al-Qushari dia kata apa? Taubat merupakan jalan pendakian utama dan pertama bagi setiap Muslim, apatah lagi mereka yang melalui jalan para sufi. Taubat ini, kata Syekh Al-Qushari, ialah suatu jalan pendakian utama. Kita sedang bergerak menuju kepada Allah, untuk sampai kepada Allah, dan kita berjalan melalui jalan para sufi. Kita ikut langkah jejak orang-orang yang bertakwa sebelum kita. Amal kita ikut, perangai kita ikut, sikap itu, akhirnya kita ikut perjalanan mereka menuju kepada Allah Azza. Kita mendaki searah makin bukit, searah makin tinggi ke puncaknya. Puncaknya apa? Syurga lah, bertemu Allah Azza wa Jalla. Baik. Ini pandangan Syekh Abul Qasim Al-Qushayri dalam kitabnya Risalah Al-Qushariah. Itu yang disebut tafsir dalam bab taubat. Baik. Kemudian kalau tengok dalam pandangan yang lain sikit lagi, pandangan seorang tokoh besar yang ahli sunnah bernama Syekh Al-Bushanji, ya. Ketika ditanya tentang taubat, dia kata apa? Taubat ialah apabila kamu mengenangkan dosa-dosamu, kemudian kamu tidak merasakan kemanisan ketika mengingatinya, lantaran penyesalan dan kesedihan terhadap dosa itu adalah taubat yang benar. Dia menarik pula pandangan Syekh Al-Bushanji ini. Dia kata kepada kita, taubat ialah kita kenang balik dosa-dosa lama kita. Kenang balik dosa-dosa lama kita dan kita rasa macam tak ada kemanisan hidup kita ini. Dosa kita buat je kita rasa macam susah hati, tak tenang, tak ada kemanisan iman. Ketika itulah kita ingatkan dosa, kita pun cari jalan untuk kembali pada Allah dengan sesungguhnya. Air mata dah tumpah dah, tangan diangkat, tengok. Kita kenang dosa lama, kita rasa memang kita tak ada kemanisan iman hidup, tak ada kesenangan, kita mula balik pada Allah dengan kita meratap kesedihan di atas dosa. Itu taubat menurut syekh kita ini. Baik. Jadi kalau kita tengok kepada isu taubat ini, ia datang daripada satu isu yang besar, itulah usaha, kemahuan, keinginan untuk berubah. Itu taubat. Datang daripada dorongan hati nurani untuk berubah kepada suatu peringkat lebih baik pada apa kita ada. Khas dosa, tinggalkan, cari pintu rezeki keimanan. Datang daripada kesungguhan, al-jahdu bil qalbi safi, dengan hati yang suci, dengan keazaman yang tinggi, bin niyatus salih, dengan niat-niat salihah. Tuan-tuan, Ramadan kalau kita tak bersungguh-sungguh, berlalu 1, 2, 3 Ramadan, tak kita mula taubat kepada kita nak ke mana kita sebenarnya, tuan-tuan. Takkan kita degil sampai rupa begitu sekali. Tak kita nak angkuh dengan Allah begitu sekali rupa keadaannya. Tak. Kita tak nak. Degil, angkuh ni bukan sifat kita. Dan bukan sifat makhluk Allah Azza wa Jalla. Allah pun tak ada macam tu. Yang Allah ada, ya latif bi'ibadih. Allah sayang kepada hamba-Nya. Lemah lembut dengan kita. Yang ada bagi Allah Ar-Rahman, pemurahnya. Ar-Rahim, penyayang. Itu bagi Allah Azza wa Jalla. Tidak ada sifat yang keji. Jadi kalau kita mengekalkan sifat keji, itu siapa kita tu? Itulah kejahatan kita, keburukan kita. Sedang Allah tak suka. Ini saya sebut ini sebab satu, kita nak ingatkan, rasa nak bertaubat ini satu benda yang besar. Keinginan tu mendalam. Bila masuk ruang Ramadan ni, air mata tumpah tak berhenti. Daripada maghrib semalam, isyak semalam, lepas tarawih, pagi ni pun air mata lagi. Bukanlah menangis 24 jam, tapi tiba masa air mata tumpah. Saat kita bangun qiyam tahajud pukul 4:30 tadi, tumpah air mata 2-3 titis atas sejadah. Saat lepas subuh kejap tadi, baca Quran, air mata titis. Ingat dosa kita lama, mohon ampun. Jadi, proses tuan-tuan, proses datang pada hati kita nurani. Sebab itulah, bab taubat ini tak akan muncul atas paksaan orang. Bab taubat tak akan datang pada orang melalui perintah orang.
Dia tak boleh macam tu. Perintah macam mana tak ada. Tapi datang daripada luhurnya hati seorang manusia itu sendiri. Qalbuhu huwa. Hatinya dialah dia. Pemunyanya. Dialah. Kita lah. Mana datang pada sini. Kemahuan, keinginan dan perasaan nak berubah daripada hati kita nurani ini. Aku nak berubah, kena ubah. Aku kena kembali kepada Allah. Jangan jadi manusia degil macam ni. Tak dosa dah. Dosa ni bebanan. Kalau aku mati tak minta taubat, jahat. Pada buruk aku. Syurga tak ada. Dengan kemenangan. Kita fikir macam tuan-tuan. Saya pun laju sikit ni. Ramadan semangat lah tuan-tuan ni. Tapi nak cerita ni bukan apa. Kekuatan pada hati. Betul hati kita ni tempat membiak segala benda yang baik dan buruk. Hati kita tuan membaik dan bukan memburuk pun ada. Dia menjadi tempat biakan. Pembiakan yang buruk-buruklah hati kita. Tapi kalau membiak benda baik semakin mulia. Hati kita tidak kering dan tidak keadaan serata begitu. Bukan statik. Hati kita boleh berubah. Pak kita pun sebut Al-Quran. Allah sebut Al-Quran kan. Dalam Quran Allah kata apa kepada kita? Allah berkuasa atas hati kita. Allah pegang kunci hati kita. Dia nak buka, tutup dia. Kalau dia buka, masuk ilmu. Kalau dia tutup, ilmu tak masuk, jahat dia masuk. Maksiat. Jadi kita kena usahalah. Dengan usaha tadi kita akan dapat rezeki. Allah permudahkan. Baik. Saya nak sebutkan 2-3 perkara sebelum tutup pada pagi ini. Kita merenungkan. Sebab-sebab yang mampu membangkit rasa taubat. Apa sebab yang boleh bangkit rasa bertaubat? Tadilah kita kemahuan. Ini Ramadan terutama sebagai contoh. Ramadan ni. Kemahuan mendalam ni. Aku taubat bukan saja malam, siangnya. Bukan saja siang, malam sekali. Maknanya 24 jam lah mudah-mudahnya. Lepas solat zuhur, taubat. Lepas solat asar, taubat. Dekat buka puasa, taubat. Lepas tarawih, taubat. Tengah malam, taubat. Duha, taubat. Qiyam, taubat. Taubat memanjang kita. Baguslah macam tuan-tuan. Bukan 2 kali sebulan, 2 kali seminggu, 2 kali sehari. 16 kali sehari, 25 kali sehari. Beratus kali sebulan. Kita nak macam tu lah. Sebab ini harga sebab taubat. Jadi sebab-sebab yang mampu bangkit rasa taubat. Apakah sebab-sebab yang boleh bangkit rasa taubat? Kita pertama sekali ya, kita ingatkan kematian. Zikrul mauti, iaitu tanda besar kepada kita. Tanda besar kita ingatkan mati sebenarnya. Kita boleh bertaubat segera bila zikrul mauti kita ada tanda dalam hati kita ingatkan mati akan datang mengejut. Tak begitu. Tuan-tuan percaya, terima. Tak percaya, kena terima juga. Sebab ini kenyataan ya, bukan satu kepalsuan, main-main. Antara benda yang bangkit rasa taubat kerana ingatkan mati. Aku kalau mati hari ini, apa cerita? Kalau mati sekarang, apa cerita? Ada kebimbangan tak? Kebimbangan. Sebab tak taubat lagi. Dosa banyak. Ingatkan mati, cabang penting untuk kita segera kepada taubat. Kerana ingatan yang mendalam tentang kematian dan kehidupan sendiri dalam alam kubur seorang-seorang mampu bangkit rasa yang bertaubat. Kita renung. Aku di atas dunia ni ramai anak isteri kanan. Tapi bila kalau mati, seorang dalam kubur. Seorang-seorang. Tak ada pada teman taulat. Allah tak nak. Biar aku nak berteman dengan ilmu aku. Ilmu lah teman aku. Itu macam tu berfikir. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ialah ada satu peringatan yang disebutkan oleh ulama Sufi bernama Hatim Alwan ataupun dikenal sebagai Hatim Al-Asam. Dia Hatim Al-Asam tu dikenal sebagai Hatim Alwan, ya. Tapi biasa yang kita jumpa ialah Hatim Al-Asam. Dia pernah sebut, dia kata apa? Ma min sabahin illa wa yaqulu syaitanu li ma ta'kulu wa ma talbas wa aina taskun fa aqulu akul mauta wa albasul kafana wa askunul qabra fa yahrab. Kata Hatim Asam, tidak berlalu satu pagi kecuali syaitan akan datang bisik kepadaku dan pada semua anak Adam tanpa kecuali siapa pun dengan pertanyaan. Dia tanya apa? Ma ta'kul, apa kau makan untuk isi perut kamu? Wa ma talbas, kau pakai apa untuk menutup aurat kamu? Wa aina taskun, kamu tinggal di mana? Ya, tempat kamu duduk sekarang di mana? Destinasi kamu pergi sebagai hamba Allah bumi di mana? Utara ke selatan ke Perak. Tak kira lah, Perak, Johor, Melaka contohnya. Sabah, Sarawak sampai kepada Mekah, Madinah, Jeddah semuanya. Syaitan ditanya kita, kamu tinggal di mana sekarang ni? Dia kan tak tahu, tapi nak bertanya sebab nak rosakkan kita. Lalu kata Hatim Asam, kalau aku ditanya macam tu, kalau aku ditanya, dia bercakap untuk nada dia ni.
Kalau syaitan tanya aku makan apa, pakai apa, tinggal di mana, aku jawab katanya, aku akan jawab syaitan, akulul mauta, aku sedang memakan kematian. Mana mati aku sedang makan dia. Aku yang sedang mati. Maksud makan bukan makan macam kita makan coklat, makan nasi itu. Kalau tak. Tapi seolah kita sedang makan cerita mati, aku ingat mati. Aku akan mati tiba satu hari. Sebut macam tu. Syaitan tak akan dekati kita. Dan wa albasul kafana. Kata Asam, aku bercakap syaitan, aku ni sedang pakai kain kafan untuk jadi mayat terlentang. Oh, ya Allah, ya Tuhanku. Dia jawab macam tu. Aku sedang pakai kain mayat, kain kafan untuk liang lahatkan. Berani tuan untuk cakap macam tu? Saya tak berani. Tak berani tuan-tuan. Sebab tak nak mati lagi. Dosa banyak. Allahu Akbar. Tapi kata Asam, Hatib Asam, kau jawab, aku sedang pakai pakaian kafan. Aku tunggu masa untuk dikebumikan saja. Hebat tuan-tuan. Kemudian, ditanya, Aina taskun. Kamu di mana tinggalnya masa hidup ni? Dia akan jawab, dia kata apa? Askunul qabr, aku menghuni kubur. Aku tinggal dalam kubur. Aku duduk ke kubur. Aku duduk dalam kubur. Allah. Harapnya jawapan tinggal mana? Di Banting. Di mana di Shah Alam? Di mana Pulangan? Di mana di Sepang? Di mana di Putrajaya? Di mana di Shah Alam? Di mana di Kuantan? Contohnya lah, di mana? Di Saudi Arabia. Mekah lama duduk. 40 tahun dah lahir kat situ. Rupanya dia kata, aku jawab kepada syaitan bertanya, di mana kamu tinggal? Askunul qabra. Aku tinggal dalam alam barzakh, alam kubur. Itu kediaman aku. Jadi, ini merupakan satu cerita nak menyatakan tentang proses kita nak hidupkan hati itu. Ingatkan mati, kain kafan, ingatkan dosa, ingatkan syurga, ingatkan ke alam kubur. Tuan-tuan sekalian, Allah, ini semua panduan kepada kita lah ni. Panduan saya kepada kita semua. Baik. Jadi, di antara isu ialah kita nak kena ingat kematian. Yang keduanya ialah kita ingat akan nikmat syurga dan azab neraka yang Allah janjikan. Ingat macam tu. Kita cepat bertaubat. Pertama ingatkan mati tadi. Yang kedua apa dia? Ingatkan tentang azab yang menanti, iaitu neraka yang membakar-bakar tempatnya, dan ingatkan nikmat syurga yang menanti-nanti penuh keselamatan. Jadi ada dua ingatan sekaligus. Ingat neraka yang menakutkan, ingat syurga yang gembirakan. Cepat bertaubat. Sebab kita nak jadi ahli syurga, bukan neraka. Jadi segera kita bertaubat. Sebab apa? Ingatan itu. Jadi ingatan macam Tuhan tidak merugikan kita. Termenung neraka memisahkan. Ya Allah, tak nak aku, tak nak. Taubatlah kita akan dosa kita buat, takkan nak biarkan lagi. Aku nak syurga, ya Allah. Syurga ni penuh kenikmatan. Quran kata bagian-bagian. Allah Akbar. Nak. Kita segera bertaubat, buat kebaikan. Jadi pusingan hidup macam tuan-tuan. Pusingan hidup kita ni mesti kita asas kepada ingatkan mati, ingat dosa pahala. Taubat kita segera. Kalau tidak kita lengah taubat, mungkin bertahun-tahun tak bertaubat. Ramadan pun tak taubat. Puasa-puasa, taubat tak ada. Iman tak tumpah. Jangan tuan-tuan. Terutama Ramadan ini, kita ambil kesempatan untuk terus kita mohon keampunan siang dan malam, pagi petang. Al-maghfirah. Kepada Allah. Allah tidak kecewakan kita. Kita bersihkan hati, jiwa bersih, hidup kita bersih, dan percayalah, itulah di antara ketentuan Allah kepada kita, yang Allah nak hambanya balik kepadanya dengan taubat, istighfar kepadanya. Amin. Rabbal alamin. Ramadan peluang kita semua, dan saya nak anjur tuan-tuan balik kepada cerita sedekah tadi, semangat tadi. Mari sama-sama kita tunaikan hak sedekah kita demi untuk kelangsungan hidup kita penuh keberkatan dunia akhirat, insya-Allah. Kerana sedekah kita ini tidak akan pernah dikecewakan Allah kelebihan pahalanya, keselamatan dunia akhirat. Amin. Rabbal alamin. Itulah sekadar pertemuan kita pada pagi ini. Hari pertama Ramadan. Bertemu lagi insya-Allah dengan izin Allah pada minggu akan datang. Aqul qawli hadza, astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu al-ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. Para semua yang hadir sama saya pada pagi ini, di luar sana, rakan jemaah semua, para semua diucapkan selamat Ramadan al-Mubarak. Beramal dan terus beramal. Moga kita semua dalam keberkatan Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.